Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat keputusan aksi di pusingan kelayakan Euro 2024 yang berlangsung pada awal pagi tadi. Grup C, England menang selesa 2-0 ke atas pasukan Ukraine. Malta tewas buat kali kedua kali ini kepada juara bertahan iaitu Itali dengan jaringan 2-0. Grup H, Slovenia menang selesa 2-0 ke atas San Marino. Finland menang tipis 1-0 ke atas pasukan Northern Ireland. Rekod kemenangan tertinggi setakat ini adalah Iceland berjaya membelasah pasukan Liechtenstein 7-0. Luxembourg dimalukan di laman sendiri apabila dibelasah Portugal 6-0. Slovakia menang 2-0 ke atas Bosnia. Kita lihat dulu aksi bola sepak tanah air. Malaysia muncul juara Piala Merlion. Skuad bawah 22 tahun negara muncul juara Piala Merlion selepas mereka berjaya menewaskan Hong Kong 2-1 semalam. Ini dilihat sebagai motivasi terbesar untuk pasukan bawah 22 tahun kendalian Elevarasan yang menyasarkan pingat emas apabila menyertai Sukan C di Kemboja nanti. Pasukan negara bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-74 sebelum dapat menembusi gawang Hong Kong melalui tandukan Najmuddin Akmal. Malaysia hanya memerlukan 5 minit untuk mendapatkan gol kedua melalui Safwan sekaligus meletakkan mereka selesa mendahului 2-0. Hong Kong berjaya mencuri 1 gol pada minit ke-80, hasil kesilapan daripada pemain Malaysia. Tetapi itu tidak cukup untuk menafikan kejuaraan menjadi milik pasukan kebangsaan itu. Seorang lagi pemain negara bakal bermain di Korea Selatan selepas Kogile Suara Rush yang berjaya menempa nama dengan baksi di Korea Selatan. Seorang lagi pemain kebangsaan diberitakan akan pergi menimba pengalaman dengan bermain di sana tidak lama lagi. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Pro Global Management melalui satu hantaran di laman Instagram mereka dengan menyatakan yang seorang lagi pemain Malaysia akan terbang ke sana. Tetapi tidak diberitahu siapakah pemain tersebut. Beberapa nama telah dikaitkan dengan kenyataan itu. Antaranya adalah pemain JDT, iaitu Arif Haimanah Hanapi. Pemain yang baru berusia 22 tahun itu sebelum ini telah menarik minat kelab J1 League, iaitu Kashiwa Reysol, dan juga beberapa kelab lain juga di Liga Korea. Namun begitu, masih tiada maklumat rasmi yang diberikan mengenai perkara itu. Antonio Conte sah dipecat. Tottenham Hotspur sah memecat jurulatih mereka, Antonio Conte, dan menggantikannya buat sementara dengan pembantu jurulatih, iaitu Christian Stellini. Antonio Conte dilaporkan bersetuju setelah kedua-dua belah pihak mencapai persetujuan bersama selepas Conte mengeluarkan kritikan terhadap pasukan dan anak buahnya. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak Spurs yang mengeluarkan kenyataan rasmi melalui laman web rasmi mereka. Bekas pengurus mereka, Mauricio Pochettino, dikatakan akan mengambil alih tugas tersebut, sambil nama seperti Luis Enrique dan Marco Silva juga disebut-sebut untuk memikul tanggungjawab berat tersebut. Sehubungan dengan itu, Spurs terpaksa menanti 10 tahun lagi untuk mendapatkan trofi pertama mereka selain mengutip sedia penyertaan kejohanan domestik dan juga Eropah. England teruskan rentak cemerlang. England meneruskan rentak cemerlang mereka apabila memperoleh kemenangan kedua selepas berjaya menudukkan pasukan Ukraine 2-0 di Wembley tengah malam tadi. Harry Kane mengekalkan statusnya sebagai pengepur utama pasukan dengan menjaringkan gol pertama pada minit ke-37 permainan. Bukayo Saka juga tidak melepaskan peluang mencipta nama di pentas Eropah selepas meledak gol kedua pasukan pada minit ke-40 sekaligus sudah cukup untuk memastikan kemenangan berharga buat England. Mereka kini mengutip 6 mata hasil 2 kemenangan berturut-turut dan masih mengekalkan status pasukan pilihan setiap kali berada dalam kejohanan walaupun tak pernah memenangi kejohanan tersebut. Tapi sebelum tu, bulan puasa ni hampa nak tambah amal tak? Aku nak ajak hampa infak dekat Ummah Care Malaysia. Ummah Care Malaysia adalah satu badan NGO yang menjadi saluran untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Depa ni bukan saja aktif dekat Malaysia, depa ni aktif dekat Filipina, dekat Vietnam, dekat Kemboja, dekat Indonesia dan banyak negara lagi. Antara usaha yang depa wujudkan adalah depa ni wujudkan Mahat Tahfiz yang memfokuskan pengambilan pelajar daripada negara dunia ketiga macam negara yang aku kata tadi. Depa juga buat kompleks warga emas membantu warga emas untuk belajar fardu ain dan buat juga kem celik Al-Quran untuk orang yang nak belajar baca Al-Quran. Dan banyak lagi mat aktiviti kebajikan yang mereka buat. Lah ni juga mereka sedang aktif berdakwah dekat Filipina. Dan lah ni mereka memerlukan dana tau. Bukan untuk mereka, tapi mereka ni memerlukan dana untuk pembinaan masjid dekat negara Filipina, iaitu dekat daerah Tebu Ilan, dekat Pulau Cebu dekat Filipina. Kos pembinaan masjid ni memerlukan 1.5 juta. Mereka ni bukan nak buat masjid saja kat sini. Kos 1.5 juta ni termasuk nak buat rumah musafir, nak buat rumah guru, nak buat dewan pengajian dan nak jalankan aktiviti
aktiviti-aktiviti macam aku bagi tahu awal tadi. Dan kalau hampa nak tahu, hampir 98% penduduk dekat daerah terbuailan orang Islam ni adalah orang mualaf. So mereka ni baru masuk Islam. Dan kalau hampa nak tengok, hampa boleh tengok dekat FB mereka. Dan jomlah infak dekat mereka, memudahkan lagi urusan mereka. Hampa bayarlah, hampa mati nanti hampa tengok pahala duk masuk lagi dalam kubur. So memang berbaloi lah. Dan link aku letak kat description kat bawah, hampa boleh tekan link tu. Beli murtabak hangit boleh, takkanlah nak demo tak boleh, betul tak? Masuk balik dalam video. Ronaldo buktikan yang dia masih berbisa. Cristiano Ronaldo sekali lagi membuktikan yang dia masih lagi berbisa, seperti mana dia sebelum ini apabila sekali lagi meledakkan 2 gol selepas mereka menewaskan pasukan Luxembourg awal pagi tadi. Mereka berjaya membendam pasukan Cardiff itu dengan jaringan 6 gol tanpa balas, menjadikan rekod jaringan kedua tertinggi setakat ini dalam kempen pusingan kelayakan Euro 2024. Joao Felix, Bernardo Silva, Otavio dan Rafael Leao masing-masing berjaya menjadikan 1 gol untuk memastikan 3 mata berharga tidak disia-siakan. Portugal kini mendahului kumpulan J dengan 6 mata, hasil 2 kemenangan berturut-turut mereka. Belgium mungkin akan beraksi tanpa Courtois. Belgium yang dijadualkan akan bertemu dalam perlawanan persahabatan antara Barca menentang Jerman Rabu nanti, berkemungkinan besar terpaksa turun tanpa kelibat penjaga gol utama mereka, iaitu Thibaut Courtois. Dia dikatakan mengalami kecederaan adductor dan kini terpaksa kembali ke Spanyol bagi merawat kecederaannya itu. Dia sempat membantu pasukannya menewaskan Sweden 3-0 dalam perlawanan pembukaan pusingan kelayakan Euro 2024 pada Jumaat yang lalu. Sebelum dikesan mengalami kecederaan tersebut, pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, berharap yang dia sempat pulih sebelum perlawanan menentang Real Valladolid pada hujung minggu ini. Perkembangan positif Christian Eriksen. Christian Eriksen yang sedang dalam pemulihan kecederaan buku lalinya kini menunjukkan perkembangan positif, di mana dia dijangkakan akan kembali beraksi sebelum tamat musim ini. Dia mengalami kecederaan buku lali ketika perlawanan PLFA menentang pasukan Reading pada Januari lalu. Agak kecewa kerana tidak mampu menghabiskan musim bersama United. Bagaimanapun dia kekal optimis untuk kembali bermain dengan mereka berada di landasan yang tepat untuk mendapatkan treble pada musim ini. Foden terpaksa jalani pembedahan buang appendix. Pemain Manchester City dan juga England, Phil Foden, terpaksa menjalani pembedahan membuang appendixnya dan kini terpaksa diketepikan sekurang-kurangnya 2 minggu lagi. Ini bermakna dia akan terlepas perlawanan penting menentang Liverpool pada hujung minggu nanti. Dia hanya sempat beraksi selama 12 minit ketika England menewaskan Itali akibat masalah tersebut. Foden kini sudah mencatatkan 13 gol bersama Manchester City dan 5 assist dalam 36 penampilan setakat ini. Mesti Foden suka makan ramen. Presiden CBF sahkan akan cuba dapatkan Ancelotti. Presiden Konfederasi Bola Sepak Brazil, Ednaldo, mengesahkan yang Brazil berminat untuk mendapatkan pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, sebagai jurulatih pasukan Brazil. Ancelotti yang sudah dikaitkan dengan jawatan tersebut kekal tenang dengan masih memfokuskan kepada Real Madrid buat masa ini. Brazil pada ketika ini di bawah kendalian jurulatih sementara, Mano Menezes, selepas Tite mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan selepas tamatnya Piala Dunia tempoh hari. Rodriguez juga menyifatkan yang Ancelotti bukan saja dihormati oleh semua pemain yang bermain dengannya, tetapi dia juga dihormati dan digemari oleh peminat. Dengan ciri-ciri yang ada seperti itu, dia berharap Ancelotti dapat menerima tawaran sebagai jurulatih Brazil nanti. Luka Modric tolak tawaran kelab Arab Saudi. Pemain tengah Real Madrid, Luka Modric, menolak tawaran yang diterimanya daripada kelab Arab Saudi dengan lebih rela memilih untuk bersara di Santiago Bernabeu. Dia yang kini sudah pun berusia 37 tahun, mempunyai baki kontrak sehingga hujung musim nanti. Masih belum memperbaharui kontraknya di sana. Modric ini kalau orang tua-tua kat kampung cakap, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Manchester United minat dengan penyerang Atalanta. Penyerang muda Atalanta yang kini sedang beraksi bersama pasukan Denmark, Rasmus Højlund, kini menjadi buruan Manchester United selepas pemain itu meledak hat-trick semasa perlawanan pertama pusingan kelayakan Euro 2024 minggu lalu. United juga meletakkan Alexander Mitrovic daripada Fulham sebagai salah seorang target pada hujung musim nanti sebelum insiden kad merah di Old Trafford berlaku. Barcelona sedia belanja lagi hujung musim nanti. Barcelona sedang menilai pemain pertahanan Evan Ndicka daripada Frankfurt yang bakal tamat kontrak pada musim panas nanti. Selain itu,
Mereka juga terpaksa bersaing dengan Liverpool, Paris Saint-Germain dan juga Inter Milan dalam pemburuan untuk mendapatkan pemain tersebut. Dia juga baru berusia 23 tahun dan masih belum membuat sebarang penampilan di peringkat antarabangsa, di mana dia mempunyai 3 kewarganegaraan, iaitu Perancis, Cameroon dan juga Ivory Coast. Romeo Lavia kini jadi buruan Chelsea dan juga Arsenal. Pemain tengah Southampton, Romeo Lavia, yang sebelum ini menjadi sasaran buat Chelsea, kini terpaksa bersaing dengan Arsenal yang sudah mula menunjukkan minat dengan pemain itu. Pemain skuad bawah 21 Belgium itu menyertai pasukan Southampton pada musim lalu selepas gagal mendapatkan tempat dalam pasukan senior Manchester City ke dalam Pep Guardiola. Selain pemain tersebut, James Ward-Prowse juga dilihat akan meninggalkan pasukan sekiranya mereka tersingkir ke Liga Championship pada musim hadapan. Apalagi Liverpool, ni kan tim B hampa. Rembaklah seberapa ramai yang hampa mau. Inter Milan cuba dapatkan Aubameyang. Inter dilaporkan cuba untuk membawa masuk penyerang Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, yang kini sedang mengharungi musim buruknya bersama Chelsea. Semua perjanjian terpulang kepada Chelsea yang dikatakan sudah bersedia untuk melepaskan penyerang antarabangsa Gabon yang kini sudah pun berusia 33 tahun. Auba ni pun dah boleh fokus mengenai ikan layar kat pantai Rompin. Tak payah dah nak stres-stres main bola lagi. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.